lagi dekat dengan kiamat, pemimpin-pemimpin Islam ni bukan pemimpin kafir lah, pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin Islam lagi jahat. Ni bukan kata kat Malaysia saja ni, seluruh dunia. Lagi dekat dengan kiamat, maka pemimpin-pemimpin Islam ini kebanyakannya semakin zalim dan semakin jahat. Kaedah. Ambil mana kaedah ni? Daripada hadis lain dan pelbagai hadis lagi. Antaranya ialah Nabi kata, kamu akan melihat ketika mana hampirnya dengan tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat tak keluar lagi ni. Apabila hampirnya tanda besar kiamat, maka kalian akan mendapati setiap inci bumi Allah ini dipenuhi dengan kezaliman. Hatta tamla al-ard zulman wa jawra. Kamu akan melihat sebelum keluarnya tanda besar kiamat, bumi ini akan dilimpahi, dipenuhi setiap pelosok bumi dengan kezaliman dan kejahatan. Orang biasa dan pemimpin. Macam tuan-tuan tengok hari ni. Macam kita tengok hari ni. Urusan apa pun mesti ada penipuan. Kok mana pun nak kena tipu juga. Pergi beli kuih kena tipu kat kedai kuih. Pergi perbaik motor kena tipu kedai perbaik motor. Sampai kita nampak benda ni, bila Nabi sebut ni bumi dipenuhi dengan kezaliman ni, kita boleh berasa nampak. Sampai atas tak usah cerita lah. Kalau hak bawah curi 1,000, hak atas 100,000. Tak main 100,000 tuan, juta-juta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun kita akan melihat pemimpin-pemimpin Islam bukan semakin baik, semakin zalim, Nabi kata taat kepada mereka. Tapi ada syarat lagi lah. Selama mana sekian kan. Ni tajuk kertas kerja ni. Ni nombor 2 ni, tajuk kertas kerja kan. Selama mana mereka beriman, selama mana mereka Islam, selama mana mereka tidak mengarahkan rakyat untuk melakukan maksiat kepada Allah, Nabi kata taat. Taat ke dia? Sebab pemimpin-pemimpin Islam yang zalim ni, kalau kita tak taat, kita keluar daripada ketaatan, kita merusuh, kita lawan, jahat dia nanti lagi teruk daripada manfaat yang kita nak dapat. Kalau kita berontak tu, dia punya kejahatan. Ni kaedah akhir zaman tuan-tuan. Berdepan dengan pemimpin zalim, ada syarat lagi. Syarat yang keempat sebelum saya lupa. Tidak mentaati mereka sekiranya mereka mengarahkan untuk buat maksiat. Dan yang keempatnya, wajib menegur mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Mesti kena tegur. Tengok nampak buat mungkar. Bukan kata VIP ya. Tak. Bukan yang tu maksud hadis ni. Maksud hadis ini yang Nabi kata kena taat sekalipun dia itu hamba, sekalipun dia ada buat salah. Maksudnya ialah jangan sampai kamu biarkan apabila dia melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Tetap wajib kita tentang, yang tu tetap wajib kita tegur. Menafikan dengan hati, kemudian tegur. Yang mana boleh tulis surat, yang boleh sampaikan dengan mulut, sampaikan dengan mulut, dan sebagainya. Tuan sekalian. Okey. Kemudian, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dan sunnah-sunnah para khulafa Rasyidin, kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, berarti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, waktu di Syria 2011, niat nak jadi macam hari ni, Bashar al-Assad ni memang pemimpin yang jahat. Waktu kami belajar di Syria dulu pun, semua orang dalam dan luar
orang luar, ajanib yang datang mengaji sebagainya, yang datang belajar ke bekerja ke apa tahu, dia ni memang zalim. Cumanya boleh semayang, boleh azan, boleh puasa, boleh buat korban, boleh hidup sebagai seorang Islam. Syariat Islam waktu itu tidak disekat. Jangan buat benda yang dia larang saja. Antaranya, jangan pamerkan apa-apa tanda yang mewakili Ikhwanul Muslimin. Setakat mana tak boleh tu? Sekira-kira siapa yang bawa maksurat, maka dia akan ditangkap masuk dalam penjara, bawah tanah tak tahu penjara mana. Maksurat. Tahu tu lah. Hak lain, yang lain tu lagi dahsyat lah. Dia punya peraturan-peraturan lain tu. Antara lain ialah tak boleh sebut Bashar al-Assad di luar. Sekali pun tak boleh sebut. Kan? Kita di Malaysia ni hingga lagi lah. Bukan kata Bashar, memang sebut ceramah pang-pang terus. Kan? Sana kita puji, contoh dalam bahasa kita zaman Melayu kita puji sebut Bashar Assad. Turun teksi kena masuk terus. Banyaknya dia punya mukhabarat, dia punya SB dia tu terlampau ramai. Tuan-tuan, jadi ada kawan yang baru main, dia belajar di Mesir. Kemudian dia main Syria. Setiap pelajar baru sampai, kita akan buat penerangan. Penerangan bagi tahu ni cara di Syria macam ni. Dia punya larangan dia sekian. Dia tak main majlis tu sebab dia kata duk ngaji sana dah Mesir. Tak sama. Maka tuan-tuan, dia pun satu hari musafir dalam Syria juga, di sempadan Syria no, di Hasakah nama tempat. Berjalan di kampung, polis tahan, tengok dalam beg ada maksurat. Masuk penjara bawah tanah. No? Suasana tu kami tahu. Maka kita pun berjaga-jaga. Tak sebut, tak buat benda yang tak boleh. Kemudian rakyat Syria bangkit. Adalah panjanglah cerita dia kan. Ada bangkit, lepas semua budak tu dia main, dia tulis kat dinding lah apalah. Akhirnya budak tu ditarik, kuku dia dibuang satu persatu ni. Keluarga dia pun marah, bangkit. Waktu tu mula bangkit. Dendam masyarakat rakyat ni lama dah, memang dah terlalu lama, sejak zaman ayah dia yang bom satu daerah tu, 60,000 mati serentak. Kita duk kata ayah dia paling jahat di dunia, zaman dia lagi 5 kali ganda ayah dia ni, anak ni. Jadi dicabut kuku budak tu semua, kuku kaki, kuku tangan dia. Rakyat pun bangkit, ulama berpecah dua. Sekumpulan kata lawan. Lagi sekumpulan yang dikepalai oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti kata jangan. Hak ni kalau lawan lagi mudarat besar. Lalu dia dituduh sebagai munafik. Buku-buku dia dibakar, Dr. Buti ni. Dia bila ulama yang Allah bagi dia pandangan basirah tajam ke depan ni, pendapat dia memang susah lah. Sebab kita orang biasa apa semua ni, kita tak nampak. Lepas pada tu, lepas rakyat bangkit apa semua, terjadilah seperti mana yang kita tengok sampai hari inilah tak selesai, dan jumlah kematian beratus-ratus ribu. Ratus ribu. Lagi dahsyat pada Palestin. Palestin 50 tahun dah, tak lebih 60,000 lagi. Palestin tuan-tuan sampai hari ni 2017 belum melepasi 60,000, 70,000. Syria sudah ratus ribu. Itu yang UN punya angka, yang maksudnya yang ada badan dan tahu nama penuh. Baru UN masuk. Yang ada badan dan tahu nama penuh baru masuk. Yang mana jumpa tangan saja, hancur badan, muka saja, kerat, kepala duk tanu, badan duk tanu, kaki duk tanu, tangan duk tanu, yang tu semua tak masuk dalam senarai tu, tuan-tuan. Kita nampak benda ni bila Nabi sebut, Nabi kata tak apa. Kan? Jangan sampai kita berontak dan perangi dia. Maksud Rasulullah ni perangi pemerintah tu. Jangan sampai kita berperang dengan dia. Sebab dia akan jadi mudarat yang berlipat kali ganda, lebih teruk, no?
Tapi bukanlah kita diam dengan kezaliman yang dilakukan, tidak. Macam yang saya sebut tadilah. Zaman Nabi semua taat kepada Rasulullah. Jadilah beberapa kali, adalah beberapa kali sahabat macam protes sikit, tu pun beberapa orang saja. Yang protes ni contohnya dalam perang Hunain, ada seorang dua protes. Bila pembahagian tu mereka nampak macam Nabi bagi dekat orang Mekah yang baru masuk Islam. Perang Hunain ni dekat-dekat Nabi nak wafat dah, umur 61. Lepas tu waktu tu dapat ratus ribu unta, kambing, ratus ribu dapat. Jadi Nabi banyak melebihkan yang baru masuk Islam di kota Mekah. Nabi bagi banyak. Sahabat-sahabat Ansar ni ada seorang dua tengok nampak mereka pun bunyi sikit je tuan-tuan, bukan kata buat protes terus ni. Bunyi sikit je, Rasulullah melebihkan orang kampung dia Mekah. Sedangkan pedang kita masih menitiskan darah. Yang sebut tu berapa orang saja? Ansar yang sebut perkara tersebut. Sampai di telinga Nabi, Nabi pun himpunkan ke semua Ansar. Nabi kata, yang sebenarnya aku memberikan dunia kepada mereka, dan sebentar sahaja lagi kalian akan membawa batang tubuh ini kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Mana yang lebih berharga di antara kekayaan dan harta benda dunia yang aku berikan, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua Ansar menangis. Kita kadang biasalah buruk sangka kan dan sebagainya. Maka bila pimpinan cerita balik, okey. Awal-awal buruk sangka dulu. Dia sepatutnya baik sangka dulu, husnuzan dulu. Kemudian berakhir dengan husnuzan. Itulah seorang Islam. Waktu Nabi wafat, para sahabat tuan-tuan berlaku, tuan-tuan pun tahulah, lepas Nabi wafat, setiap zaman kecuali zaman Sayyidina Umar mempunyai cabaran yang hebat. 4 orang khulafa Rashidin, zaman keemasan adalah zaman Sayyidina Umar. Zaman Abu Bakar berlaku perang besar, orang murtad. Perang yang melibatkan ketika itu Sayyidina Umar terpaksa bentuk satu tentera yang terdiri daripada berpuluh ribu para sahabat. Allahu Akbar. Waktu tu alhamdulillah Khalid Al-Walid dah masuk Islam, Amr bin Al-As dah masuk Islam, ramailah panglima-panglima besar. Dengan Sayyidina Umarnya, dengan panglima besar ramai waktu tu. Jadi zaman Sayyidina Uthman pula sama, berlaku rusuhan sampai Khawarij sampai masuk dalam rumah Sayyidina Uthman dan bunuh Sayyidina Uthman. Tuan-tuan baca sejarah sedihlah. Kemudian sampailah zaman Sayyidina Ali pun sama, fitnah yang cukup besar. Dalam keadaan berlaku fitnah besar itu tuan-tuan, sampai berperang di antara dua kelompok sahabat. Sayyidina Ali pimpin perang berlawan dengan kumpulan Sayyidatuna Aisyah, perang Jamal. Tajuk panjang tu. Kemudian berlaku satu lagi perang, Sayyidina Ali pimpin kumpulan, perang dengan satu kumpulan Sayyidina Muawiyah, perang Siffin. Perang Siffin. Orang tanya, wahai Amirul Mukminin, dulu zaman Rasulullah tak jadi pun macam ni. Ini biasalah, geng-geng ni bukan sahabat dah ni, jauh dah kan. Mai pakat duk biasalah, hak boleh poli. Dia mai poli depan Sayyidina Ali. Dia kata dulu zaman Nabi tak jadi pun macam ni. Kenapa wahai Sayyidina Ali? Tanya depan orang ramai ni. Sayyidina Ali pun jawab. Sayyidina Ali kata, dulu zaman Rasulullah aman damai, kerana orang yang berada di keliling Nabi adalah seperti kami. Akan tetapi zaman aku memerintah menjadi kacau bilau, kerana orang yang berada di sekeliling aku seperti kamu. Habis malu dia kan. Dia nak, Sayyidina Ali ni orang alim. Jadi bila sahabat memerintah, antaranya yang terkenal dengan keadilan ni zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sama Sayyidina Umar, adil Sayyidina Umar. Ada malam Sayyidina Umar ni dia bawa
gandum dia tanggung. Walaupun ada pembantu, contohnya nak pergi ke sana 2 km, turun daripada Menatang Tunggangan tu 2 km nak pergi sana, kena jalan kaki. Dia akan tanggung 1 kilometer, saat lagi baru dia passing kepada pembantu dia, khadam dia, dia pula bawa. Bila para sahabat, antaranya Sayyidina Uthman, bila dia tengok satu malam tu, dia tengok, dia kata Umar, dia nampak Sayyidina Umar duk tanggung gandum nak bagi ke orang. Dia kata, laqad at'abta khalifata man qablak. Wahai Umar, kamu telah meletihkan khalifah selepas daripada kamu. Maksudnya apa dia? Maksudnya khalifah lepas tu pun nak kena buat macam tu juga, kan? Bila tengok sahabat ni, saya duk baca sirah, saya nampak apabila pemerintah melakukan kesalahan, sahabat dia tak tunggu dah, law tu juga dengan tegas dia akan tegur kesalahan tu. Bila satu hari Sayyidina Umar, dia pakai jubah dengan satu kain yang diberikan kepada semua penduduk Madinah. Semua penduduk Madinah dapat. Kita katalah dapat seorang buat jubah berapa meter? 4 meter, no? Sekarang jik dah. Buat jubah seorang 4 meter. Semua dapat 4 meter. Sayyidina Umar ni, dia tinggi. Kalau dia naik kuda, kaki dia boleh tampan di bawah. Ni sungguh-sungguh ni, tinggi Sayyidina Umar ni. Kalau dia berjalan ramai-ramai dengan sahabat, nampak dia lah seorang-seorang. Dia. Tuan-tuan, no? Hak tu dia jentik, pengsan. Sebab tu dia ribah batu, pecah batu dengan pedang dia. Dia ribah batu, pecah batu ni, pecah. Pedang dulu berat-berat 20 kilo. Kita dengar tu, zaman hari ni dengar pedang 20 kilo tak masuk akal. Ada orang telefon saya lagi, Ustaz jangan merapu sangat. Telefon ni tak melawak. Saya cerita sirah dalam TV apa semua kan. Kita ambil maklumat ni, pedang Nabi semua ni ada sanad. Pedang-pedang dia ni, pedang Nabi nama apa, berat dia. Ulama kira apa semua. Zaman hari ni kira-kira 23 kilo. Kita kata tu dia 23. Pakai heret je lah, tak ribah. Heret-heret sampai letih. Subhanallah. Jadi benda tu tak masuk akal. Ada hak telefon umur 50 lebih dah, yang ni agama akal. Dia tak percaya Isra Mi'raj, tapi dia kata saya Islam Ustaz nah. Ingat nah, saya Islam nah. Tapi hak mampu-mampu ni saya tak percaya. Hak jenis tu pun ada. Subhanallah. Telefon saya kata Ustaz jangan cerita. Nak cerita pun tengok sama Ustaz. Jadi Sayyidina Umar ni tinggi. Naik kuda kaki duk tampan di bawah. Bila bagi kain sama banyak, dia boleh buat baju tak? Memang tak boleh buat baju. Sahabat tahu dia ni takkan boleh buat baju. Sayyidina Umar tak boleh buat baju sebab dia tinggi. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar keluar di hadapan semua orang, dia pakai jubah yang dibuat daripada kain yang diberikan. Sebab kat tengok, dia pun berucap, ayuhan nas ittaqullah, ayuhan nas isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Salman Al-Farisi terus bangkit. Ini sahabat. Contoh tu banyak tuan-tuan, bukan satu, banyak contoh. Sahabat Salman Al-Farisi dia terus bangkit. Dia kata, al-yawm la sam'a wa la ta'ah. Hari ini tidak akan ada dengar, tidak akan ada taat. Allah tu juga tuan-tuan. Kemudian saya nak tahu, wahai Salman, kenapa dia tak terus tangkap? Tu hari ni tangkap. Dia kutuk saya Perdana Menteri pula kan, saya pemimpin. Tangkap hak mana yang ni kan. Kenapa wahai Salman? Salman kata, wahai Amirul Mukminin, kain yang diberikan seorang sekian-sekian, dengan tubuh badan Amirul Mukminin tak boleh buat pakaian ni. Ni daripada mana kain ni? Sayyidina Umar pun kata, qum ya Abdullah
akhbir Salman ma jara. Bangun wahai Abdullah. Abdullah ni anak dia, Abdullah bin Umar. Bangun, cerita kepada Salman apa yang terjadi. Abdullah bin Umar pun bangun. Ayahku memang tak muat kain tu kalau dia nak buat, maka aku berikan bahagian aku kepadanya. Maka jawab Salman, sekarang sam'an wa ta'ah. Oh, duduk. Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia jadi khalifah. Dia selepas Sayyidina Ali, dia jadi khalifah. Dia pindahkan pusat pemerintahan ke Syria. Kalau kita pergi Syria hari ini, ada satu perkuburan, nama dia Babus Saghir. Teringat Syria ni kan. Perkuburan ni tuan-tuan, ada lebih kurang beratus-ratus ulama dan cendekiawan Islam sejak 1300-400 tahun yang lalu. Ulama besar dalam tu, ulama besar. Ada satu kawasan ni, dia simpan satu bilik besar, bukan bilik lah, dia macam rumah tu. Dalam tu kesemuanya khalifah-khalifah dinasti Umayyah yang bermula daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialah khalifah pertama dinasti Umayyah, sampailah yang terakhir antara khalifah yang masyhur, kalau saya sebut tuan-tuan, semua tuan-tuan tahu, iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Tu khalifah dinasti Umayyah lah tu. Nombor satu Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Sayyidina Muawiyah dan juga dinasti Umayyah ni, kerajaan Islam memang terlampau mewah lah. Kiranya Masjid Umawi waktu tu, kalau tuan-tuan pernah tahu sejarah Syria, ada satu masjid terkenal nama dia Masjid Umawi. Saya jalan kaki je ke situ daripada rumah sewa, 15 minit. Masjid Umawi pada zaman itu, dia punya perhiasan dia emas. Kita hari ini sultan paling kaya dalam dunia, sultan paling kaya, rumah dia aja penuh dengan emas. Singki dia, tempat berak dia, dulang makan dia emas. Sultan Brunei emas, dulang makan apa semua ni memang emas. Entah. Tapi masjid dia tak emas, tak kaya lagi. Zaman dulu waktu Khalifah Umayyah ni kaya-kaya ni, kerajaan Islam itu kaya, ketika itu masjid ni perhiasan emas. Dia punya fusai-fusak. Fusai-fusak ni orang kata apa, hiasan macam bunga apa semua tu, emas. Tak ada siapa duk fikir-fikir. Sebab semua orang kaya. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang yang layak menerima zakat. Pejabat zakat kena cari, pening pejabat zakat. Bagi borang tak mau, semua orang tak mau. Ni bagi borang zakat, tak mau. Duit banyak. Duit banyak, tak tahu nak guna dah. Bulan ni pun 100,000 dah dapat. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai tak ada yang terima zakat, tak ada. Siapa gatai pi ambil duit di pejabat zakat zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia pi cari tak ada, maka dia boleh pi bagi balik. Satu hari, ini cerita sagi hadis lagi ni, tak sagi dah puasan. Cerita Ya'juj Ma'juj ni, lepas dia dibunuh, Ya'juj Ma'juj mati semua, zaman Nabi Isa jadi presiden umat Islam seluruh dunia. Ulama kata zaman tu, zaman Nabi Isa jadi zaman Nabi Isa jadi presiden umat Islam sedunia, Allah buka segala jenis keberkatan bumi dan langit. Siapa yang pi ambil duit di pejabat zakat, ambil emas di pejabat zakat, cari orang susah tak jumpa, dia tak boleh kembalikan emas tu ke pejabat zakat. Lagi sakan daripada zaman hak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni, zaman Nabi Isa nanti tak berlaku yang tuan ni. Itu ni kita akan cerita ni, saya akan cerita ni. Tuan bila Muawiyah ni dia zaman kaya, dia naik khutbah. Zaman dulu pemimpin nombor satu, dia lah akan jadi imam, dia lah akan berkhutbah. Ketua agama sungguh lah. Dia ketua agama dan dia memang dia buat benda tu. Sayyidina Muawiyah naik berkhutbah. Kemudian dia kata apa? Dia kata, aku bersyukur kepada Allah dengan semua kekayaan yang Allah bagi dekat aku ni, harta aku. Depan orang ramai ni.
Lepas tu dia tengok semua diam, tak kata apa. Dia ulang kali lagi. Dia kata, aku bersyukur kepada Allah dengan semua kekayaan negara yang ada ni, semua yang hartaku. Waktu tu baru bangun ujung sana seorang. Seorang saja, ujung sana, lambat. Dia pun bangun. Semoga Allah tidak memelihara kamu, wahai Muawiyah. Dia panggil Muawiyah terus, anu ujung tu. Sesungguhnya harta yang berada di bawah jagaan kamu itu bukan hak kamu. Ia adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk diberikan kepada seluruh umat manusia. Berani seorang. Baru Muawiyah suruh tanya, siapa yang bercakap? Kan? Mereka pun sebut nama sekian-sekian. Rupanya sahabat Nabi SAW yang berbaki ketika tu. Sahabat kecil je. Sahabat ada nak dekat 140,000. Abdullah bin Anis, Majza'ah ibn Thawr As-Sadusi. Ni nama-nama yang bila saya sebut tuan, nak dekat 140,000. Itulah satu-satunya sahabat yang duduk dalam masjid tu waktu tu. Dan dialah bangun. Ni sahabat kata, ni yang hebat sahabat ni. Jangan buat benda maksiat depan dia. Jangan tunjuk zalim depan dia. Waktu tu juga dia bangkit. Hang siapakah, hang jawatan apakah, berapa banyak tentera hang kah, dia bangkit lah tu juga. Bunuh silakan. Sahabat, bunuh silakan, mati syahid. No? Saya pun tak boleh buat, kita pun tak boleh buat. Subhanallah. Iman ni saya sebut ni iman, roh iman orang dulu. Tuan-tuan, ni kita nak faham ni, takat mana nak taat, takat mana yang boleh lawan. Kemudian nombor 3.